الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang yang masih lagi terbuka kepada kita sehinggalah ke hari ini. Moga-moga kita di kalangan orang-orang yang diberikan kefahaman dalam agama dan kemampuan untuk melaksanakan semua apa jua perintah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita nak sambung balik setelah mana kita berhenti pada tanggal 21 hari bulan 10 2023 pada bab yang berkaitan dengan wajib bijaksana dalam menyeru kepada kebenaran dengan kita menggunakan kitab An-Nasaihu Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, Imam Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita nak masuk pada tajuk yang baru, iaitulah tajuk dilarang berpecah belah dan berselisih faham. Imam Abdullah Al-Haddad dia bawa mai satu tajuk tajuk yang menjadi base ataupun kepada asas kepada pegangan orang-orang yang beriman, yang perlu ada pegangan dia, pelaksanaannya, dan dia mesti ada satu visi dan misi untuk menuju kepada arah tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan faham. Dan itu dah merupakan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang ada perasaan dan suka mencari sesuatu benda yang boleh menyebabkan perpecahan. Bagi orang yang suka cari masalah, suka cari sebab, sehingga akan terpaksa berlakunya perpecahan dalam ummah, perpecahan dalam masyarakat, terutamanya dalam organisasi Islam, maka orang ni tuan-tuan, Allah dah bagi larangan awal dekat dia. Dia bukan kena cari apa yang boleh memecahkan kita, tapi dia kena cari apa yang boleh menyatukan kita. Yang tu kita kena cari, bukan bercari apa benda yang boleh bagi kita berpecah. Yang nak berpecah ni lah baru dia akan buat keluar mai bagi trigger semua orang dan berlakunya perpecahan. Benda tu kalau boleh menyebabkan perpecahan, dia kena ambil seolah-olah macam tarik rambut dalam tepung tak berselerak, rambut itu tak putih. Ini orang Islam yang akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini berdasarkan daripada ayat Al-Quran, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim.
Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih setelah datang kepadanya bukti-bukti yang terang. Mereka itu akan mendapat azab yang besar. Ali Imran ayat 105. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, hari ini satu dunia, tuan-tuan, satu dunia berlaku perpecahan dengan kepelbagaian cara berfikir dan berbeza, dan kefahaman-kefahaman yang berbeza mengikut apa yang dia niat dan dia hajatkan. Hari ini Allah tunjuk kat kita dengan satu tempat yang kecil ya, satu kota yang kecil, nama dia Gaza. Allah tunjuk kat kita, tuan-tuan, satu kota kecil, hanya kalau jarak panjang dia lebih kurang 40 km lah. 40 km lebih kurang macam Penang pergi Sungai Petani lah, lebih kurang 40 km. Tuan-tuan bayangkan 40 km punya kota panjang, jarak dia punya jauh tu. Allah tunjukkan kat kita, tuan-tuan, macam mana satu kota kecil tidak dapat dijaga oleh satu dunia punya orang Islam. Macam mana, tuan-tuan, dan Allah tunjuk kat kita bagaimana Jaziratul Arab, semenanjung Arab, bangsa yang sama, daripada kelompok yang sama, agama yang sama, tapi tak boleh jaga adik-beradik dia dalam satu kota yang kecil. Tak boleh. Saudi dia tak benarkan peluru berpandu daripada Yaman untuk sampai kepada tak bagi laluan untuk Yaman pi buat serangan kepada Israel. Sebab Yaman nak pi kalau kena melalui Saudi. Dia tak bagi. Siapa lagi halang? Jordan hantar bekalan makanan tapi tak hantar tentera, sedangkan itu adalah Syam. Tuan-tuan, siapa lagi? Morocco tak boleh bagi bantuan. Sebab apa? Sebab mereka dah ada perjanjian dengan Israel. Macam mana satu negara, tuan-tuan, dia boleh muncul tiba-tiba dan orang-orang keliling dia tahu dari dulu lagi? Orang Arab ni dia faham, ulama-ulama dah habaq dah. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak sesekali, never kalimah lan itu menunjukkan never, sampai bila-bila tau. Tarda, meredailah akan Yahudi dan Nasrani kepada orang Islam sampai kita yang follow dia. Dia takkan ikut kita punya. Hari ni Quran telah pun bagi tahu dan ianya telah pun dibuat oleh orang Islam benar. Hari ni orang Islam tak boleh angkat kepala apabila ni Perdana Menteri Israel ni Netanyahu ni kata apa? Dia kata sekiranya orang Arab sama ada better beri bantuan kepada Israel ataupun diam. Dua tu lah. Sama ada hampa berhenti daripada beri bantuan kat Gaza ataupun bagi bantuan, hampa lebih baik bagi bantuan kat Israel ataupun diam. Dua tu lah. Tuan-tuan, orang Arab ada mana-mana bunyi tak? Tak ada. Termasuk Raja Saudi tak bunyi. Tak bunyi. Sedangkan dia adalah amanah yang diberikan kepada dia, khadimul haramain, pemegang kepada amanah untuk menjaga dua kota haram milik umat Islam. Tuan-tuan, apa punca? Perpecahan. Sebab itu, tuan-tuan, apabila penjajah masuk ke negara kita dulu, dia panggil apa? Dia panggil divide and rule, pecah dan perintah. Tuan-tuan nampak tak? Itu merupakan satu strategi bagaimana nak memerintah satu bangsa yang beragama Islam. Kerana dia tahu kekuatan orang Islam adalah kesatuan dia. Jika umat Islam bersatu elok-elok, siapa pun tak boleh gugat dia.
Tengok apa Quran kata, janganlah kamu jadi serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih setelah datang kepadanya bukti-bukti yang terang. Mereka itu akan mendapat azab yang besar. Azab kita sedang diazab atas dunia ni tuan-tuan. Kita diazab dengan hati kita remuk. Bila hari ni orang hentam adik-beradik kita dekat Gaza, kita hanya mampu wait and see. Tunggu nak tengok jadi apa lagi. Tunggu tengok nak jadi apa lagi. Esok nak jadi apa lagi. Tengok budak kena, kesian. Tengok orang perempuan kena bom, mak dia meninggal depan mata anak kecil-kecil, kesian. Kita hanya mampu kata kesian saja. Hari ni tuan-tuan, Allah tengah azab jiwa kita ni. Allah sedang azab perasaan-perasaan kita. Kenapa tuan-tuan? Hasil daripada orang yang berpecah belah yang ada dalam dunia hari ni. Kefahaman kita berbeza. Ada orang kita di kalangan orang Malaysia hari ni sendiri pun ada kata, tak sepatutnya Hamas pergi serang Israel dulu. Kalau dia pergi serang, dialah terima dia punya impak dia. Hang pergi serang bawa dulu, dah tahu dia tu kuat. Bukan pasal tu tuan-tuan. 313 dalam peperangan Badar Kubra dengan peralatan perang yang sangat-sangat nipis. Peralatan perang sangat nipis, lawan dengan 1000 orang. Menang tak orang Islam? Menang. Bukan ramai, Quran dah sebut dah, bukan kerana ramai kamu, tapi kerana apa? Kerana keterikatan hati-hati kamu kepada Allah. Kenapa orang Islam sendiri pun tak yakin dengan apa yang Allah janjikan? Tuan-tuan, dalam dunia hari ni, tuan-tuan nak dengar orang cakap Arab ni, kita dah belajar mengaji dengan Quran lah apa semua. Tuan-tuan nak dengar orang cakap Arab paling lawas sekali, paling betul sekali. Tuan nak dengar orang cakap Arab paling betul, paling tepat sekali. Yang tuan-tuan dengar apa TV duk bercakap, Raja Salman cakap ke apa, tuan-tuan dengar orang-orang Arab cakap ni, semuanya Arab itu dah bercampur aduk tuan-tuan dengan bahasa pasar. Bila campur bahasa pasar, budak-budak baru beranak mai duk dengar cakap bahasa pasar, dia walaupun Arab, dia pegang Quran, dia baca Quran, dia tak faham. Itu punca dia tuan-tuan. Kenapa dunia Arab dijadikan bahasa-bahasa itu berbeza-beza. Ini gerakan orientalis dan gerakan Freemason yang buat tuan-tuan bagi jadi bahasa Arab ini jadi bahasa yang rojak. Yaman dengan Saudi cakap tak sama. Saudi dengan Mesir tak sama. Tak sama tuan-tuan bahasa dia. Bila tak sama tuan-tuan, Quran mai satu bahasa. Akhirnya hari ni Quran orang Arab sendiri tak faham bahasa, tak faham dengan Quran. Nak dengar lawas betul-betul, tuan-tuan dengar yang hari sekarang ni tengah duk begitu masyhur, nama dia disebut-sebut setiap hari. Orang duk tunggu dia nak cakap apa. Orang duk tunggu dia cakap. Siapa dia? Satu dunia tunggu dia nak cakap. Apa dia nak cakap pula? Orang tengah tunggu tuan-tuan. Israel cari dia tuan-tuan, tapi tak jumpa-jumpa. Nama dia Abu Ubaidah. Abu Ubaidah daripada gerakan Hamas, juru cakap Hamas. Tuan-tuan nak dengar Arab totok 100% cakap macam mana Quran ni, bahasa Quran ni. Tuan dengar Abu Ubaidah cakap dengan seorang lagi Abu Hamzah. Tuan dengar cara dia cakap, itulah bahasa Arab yang pure, tulen. Rupanya tuan-tuan, Hamas ditrain oleh Syekh Ahmad Yassin agar tidak bercakap bahasa pasar, mesti cakap bahasa daripada Quran ini. Train mereka macam tu, supaya tidak meraihkan akan apa yang dibuat, jarum-jarum perpecahan yang dibuat oleh Israel ni. Tuan-tuan, negara lain habis
yang ada segelintir sikit ni lah yang masih lagi mempertahankan agar tak sikit pun terkesan daripada apa yang dibawa oleh Israel. Betul tuan-tuan? Saya kalau nak dengar bahasa Arab yang begitu baik, bacaan begitu baik dia punya percakapan, tuan-tuan, saya akan dengar daripada Abu Ubaidah. Dengar lawas telinga. Walaupun kadang-kadang ulama kita Syekh Bashir Ali Jumaah contohnya, dia cakap Arab pun bahasa fushah, bahasa elok, tapi ada terselit juga, ada terselit bahasa pasar tu ada. Tapi dia ni tuan-tuan, Abu Ubaidah ni dia dengan apa, tak ada langsung lah, tak ada langsung. Termasuk dengan pimpinan Hamas Abdul Aziz Rintisi ya. Sama juga cakapan mereka, tak ada menggunakan bahasa-bahasa lain. Wallahu a'lam. Saya nak cerita apa tuan-tuan, kalau betul nak jaga perpecahan, tak mau berlaku perpecahan, tak kena jarum-jarum daripada golongan-golongan macam ni, sampai tahap itu tuan-tuan, nak kena jaga bahasa tu pun dia jaga, bahasa pun dia jaga tuan-tuan. Kita sendiri tuan-tuan, apa berlaku kat kita hari ni? Perpecahan kita dalam pejabat, dalam organisasi swasta, organisasi kerajaan baik, dari segi kita punya organisasi Islam, NGO, pecah habis. Puak ni sokong dia ni, puak ni sokong dia ni, dua puak ni hang cerita apa jangan cerita kat dia tau, sebab depa tak sama dengan kita, padahal satu bumbung yang sama, satu pemimpin yang sama. Perpecahan kita teruk tuan-tuan, kita dah termakan dengan perpecahan daripada syaitan ini. Baik, ini adalah satu larangan daripada Allah Ta'ala menegur hamba-hambanya yang mukminin daripada menyerupai kelakuan orang-orang yang berpecah belah dan berselisih faham dalam urusan agama dari kaum ahli kitab, iaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka itu, sambung ayat tersebut, akan mendapat azab yang besar. Gambarkanlah betapa sukarnya azab dan sengsara Tuhan yang dia sendiri telah mensifatkannya sebagai azab dan sengsara yang besar itu. Renungkanlah serta carilah jalan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab dan sengsara tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala berikan rahmatnya ke atasmu, iaitulah tiada lain kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan diri dari perkara yang menyesatkan dan perbuatan bid'ah, memelihara diri dari pendapat-pendapat yang bakal membawa kepada perpecahan umat dan perselisihan antara kaum muslimin. Ini saya sebutkan tadi tuan-tuan, pandangan-pandangan yang boleh menyebabkan perpecahan. Kita tahu pandangan dan pendapat itu boleh menyebabkan perpecahan di kalangan umat. Dia kena berhenti dari bercakap. Kalau itu benda yang melibatkan kebenaran atas kesesatan satu organisasi, dia perlu cakap, dia cakap, kalau itu menyebabkan kesesatan. Tapi kalau benda tu tak memberikan impak besar, tapi dia saja buat keluar perkataan tu supaya orang ni dengar dan orang nampak kelemahan satu pihak lagi, yang boleh menyebabkan saat lagi bergaduh dua pihak, kalau dia bercakap, dia cukup dosa besar tuan-tuan. Kita tengoklah mesyuarat orang Islam. Satu masa dulu tuan-tuan, mesyuarat orang Islam ni penuh dengan kejijikan apabila berlakunya satu mesyuarat besar. Buat mesyuarat agung ke tuan-tuan, kat mana-mana pula, buat kat surau pun sama, masjid pun sama, kalau NGO Islam pun sama. Buat mesyuarat agung politik ke apa ke tuan-tuan, melibatkan orang ramai, orang Islam ni. Kita tengok mesyuarat agung ni buat macam mana. Dulu lah ni dah banyak sedar alhamdulillah. Tu penting buat pengajian agama tuan-tuan. Masyarakat mula faham, masyarakat mula segan nak buat benda salah. Kerana apa? Golongan-golongan dekat meja ni, kat meja ni mula bercakap untuk meredakan dan menurunkan
temperature, suhu kemarahan orang, nak bagi faham apa yang boleh, apa yang tak boleh. Satu masa dulu tuan-tuan, kalau mesyuarat agung ni, dia ni bangkit, mula-mula mesyuarat je, bangkit ni apa, orang Pulau Pinang bercakap berfaham lah. Ni aduk bercakap ni siapa ni, nak tanya sikit ni, awak je guni. Oh tuan-tuan, tu cara mesyuarat agung. Sekejap lagi bila kawan ni jawab, ni tanya elok tak boleh, dia cakap itu lah. Dia tanya elok tak, jangan tanya lagu tu. Bukannya yang pengurusi ni cakap, sebelah pihak pengurusi ni pula cakap bangkit, sebelah ni dia ni bangkit, dia ni kata nak tanya dia elok boleh tak. Sehari belah sana pula bangkit, abang cakap apa start tu tuan-tuan. Dia tu bangkit dua-dua ni, kata aku katakan, maki kang. Pengurusi duduk tengah-tengah, pengurusi pening lagu tu lah. Kau kawan ni tuan-tuan kena darah tinggi lah, dia tulap lagu tu lah. Tungap lagu tu untuk dia berhenti tu, dia senyap, pak jatuh lah. Tuan-tuan, tengok gambar P. Ramlee tak? Tengok gambar P. Ramlee, cerita apa? Cerita keluarga 69. P. Ramlee jadi apa, jadi apa tau, duduk kat depan tu main apa, roto lah. Main judi lah, main roto. Tengok kan, dia baling kerusi, pukul baling kerusi. Tentu lah gambaran apa tu. Itulah gambaran satu masa dulu tuan-tuan, mesyuarat orang Islam. Satu masa dulu tuan-tuan, mesyuarat orang Islam macam tu. Ada tak tuan-tuan mungkin pernah mengalami pengalaman dalam mesyuarat orang kat kursi baling? Tuan-tuan mungkin pernah tengok. Mungkin zaman saya tak pernah tengok tapi saya tengok zaman saya tu duduk ada kecil-kecil ini sampai besar, pernah tengok mesyuarat lawan maki. Pernah lawan maki tuan-tuan, sampaikan kira yang paling sempoi bawa pondan naik atas masjid ni, bawa pondan naik atas masjid, nak membuktikan kata orang yang kamu lantik itu adalah orang yang ada skandal. Bawa pondan naik atas. Pondan ni pun naik tuan-tuan, main ni nak kata nak buat, nak punya syaitan nak bagi pecah main tuan, mangkit ni. Saya kita minta tolong bagi perhatian sikit Yang ni adalah cakap. Pondan ni pun cakap, ni saya nak abang tau, yang dua pelantik ni semua dulu dia pun tak bagus main orang tau. Saya ada bukti. Pondan naik main cerita, kata dia ni rupanya kawan ni dulu lah masa zaman sekolah tu, sekolah dulu pernah kawan dengan pondan ni. Kawan duk baik, duduk main rumah, kawan dengan kira dalam kampung. Pasal tu lah ni punya perangai syaitan ni, punya nak bagi pecah orang yang side orang ni akan main apa, bawa main pondan apa. Yang tu dalam hidup saya pernah tengok macam mana orang nak buat sampai tahap boleh memecahkan masyarakat Islam kepada masyarakat yang tak ada nilai lagi di sisi agama. Baik tuan-tuan, sambung kepada tajuk yang kedua. Siapakah puak yang terselamat? Siapakah puak yang dikira terselamat? Wa'lam, ketahuilah bahawasanya sebagaimana para ahli-ahli kitab dulu telah berpecah belah dan berselisih faham dalam urusan agamanya, maka umat ini pula telah berpecah belah dan berselisih faham juga. Perkara ini telah pun diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya yang berikut, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan waftaraqatin nasara ala 72 firqatan wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Kaum Yahudi telah berpecah belah kepada 71 puak.
Manakala kaum Yahudi juga telah berpecah belah kepada 72 puak, maka umatku pula akan berpecah belah kepada 73 puak, semuanya dalam satu neraka, semuanya dalam neraka, melainkan satu puak saja yang akan terselamat. Sebenarnya umat Islam telah pun berpecah belah sejak lama dulu, dan benarlah apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat as-sadiqul amin, as-sadiqul amin, kerana apa yang dikatakannya itu menepati wahyu Allah yang dituliskan dalam Al-Quran. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, siapakah puak yang terselamat dari neraka? Baginda menjawab, allati takunu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang terselamat? Nabi habaq tuan-tuan, dengar elok-elok, yang kelompok terselamat daripada neraka ini siapa? Dia Islam, dia Islam yang berpegang dengan agama tapi masuk neraka. Satu yang terselamat, siapa dia? Yang mana tuan-tuan dengar tuan-tuan, anak-anak muda baik yang dah berusia baik, dengar elok-elok, siapa yang terselamat? Iaitulah Nabi kata, allati takunu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka itu adalah puak yang menuruti perjalananku, yang follow perjalanan aku, yang ikut sunnah aku, yang ikut perintah aku. Wa ashabi, dan juga perjalanan para sahabatku, yang ikut Nabi dan ikut para sahabat. Dia tak tinggal para sahabat, sebab para sahabat adalah golongan yang membawa risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau golongan Syiah tuan-tuan, dia tak ada. Sebab apa? Dia menolak para sahabat, dia mencerca para sahabat. Tuan-tuan, yang ikut siapa dia? Kelompok ahli sunnah wal jamaah. Hari ni kita tengok dunia hari ni sedang diperlihatkan bagaimana Syiah sedang menunjukkan kuasa melalui konflik Gaza. Okey, sedang menunjukkan satu kuasa, nak menunjukkan wallahu alam ini fitnah akhir zaman, wallahu alam. Kita semua sedang mengatakan bahawa Iran is the best. Sebab apa? Iran saja yang membantu Hizbullah dan memberi sokongan kepada Hamas untuk menyerang Israel. Dan satu dunia tahu Iran adalah berfahaman Syiah. Kemudiannya Yaman, puak Houthi. Puak Houthi ini ialah puak Syiah. Hizbullah, kita tahu dokongan dan sokongan datang daripada Iran, Syiah. Semua Syiah sedang bagi bantuan untuk memperluaskan jajahan ataupun dipanggil sebagai Syiah Raya untuk menguasai kawasan-kawasan ini. Kita sedang, apa yang berlaku dalam dunia hari ini tuan-tuan, kita pun tak tahu apa yang nak berlaku ke depan, tak tahu. Tapi kebimbangan bagi ahli-ahli akidah ni, bimbang. Kau tanya kat saya sendiri, saya ada kebimbangan juga. Kerana apa? Saya bimbang dari segi orang-orang Syiah ni, dia ada satu benda kat dia. Dia ada benda yang dipanggil, dia boleh jadi zu wajhain. Dia boleh jadi dua wajah yang berbeza-beza. Kita tahu apa berlaku di Syria, siapa punya kerja kita tahu. Kita tahu dalam sejarah Islam ni, Khulafa' Ar-Rashidin ni dua puak yang serang mereka. Khulafa' Ar-Rashidin bermula daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Dua puak saja yang menyerang mereka ni.
Puak yang tak puas hati ni tuan-tuan, sama ada dia ni munafik, dia pun tak main daripada golongan kafir. Tak, yang membunuh para sahabat ni adalah di kalangan orang Islam yang main dari 73 puak ni. Tuan-tuan, yang membunuh para sahabat. Konflik bermula daripada situ. Zaman Sayyidina Ali, perpecahan berlaku sampai Khawarij dan juga Syiah keluar. Dua puak timbul. Khawarij yang keluar daripada memberi sokongan kepada Sayyidina Ali, dan Syiah adalah orang yang ta'assub dengan Sayyidina Ali. Sampai ke hari ni. Baru ni saya ada satu scene dalam cerita Shah Rukh Khan. Satu scene dalam cerita Shah Rukh Khan, buka kita punya Facebook ni, FB ni, lalu satu scene dalam satu cerita tu nama dia Rais. Saya tuan balik bercari, tengok Ahmad Ustaz tu pula. Nama Rais, tuan-tuan. Satu scene tu, scene Shah Rukh Khan, dia ambil, dia dalam satu haflah, satu perayaan menyambut Hussein, Sayyidina Hussein. Dia beritahu Hussein lah, nyanyi lagu tu lah, Hussein. Dia ambil yang pedang, yang pisau belati tu, dia bawa rantai ni, dia bagi kat belakang, bagi kat belakang. Shah Rukh Khan berlakon cerita tu, dia buat benda tu, dia menunjukkan scene macam tu. Nampak tuan? Jadi orang pun tengok. Saya tunjuk kat beberapa orang yang memang tak apa nak tahu lagi bab agama ni, dia bukan tak tahu, dia tak tahu tentang dia, apa kena orang macam ni, apa perbuatan ni, perbuatan apa. Dia buat apa? Tapi Allahu Akbar sebut ke? Alhamdulillah semua sebut. Tapi dia buat apa? Yang ni bukan daripada ajaran Islam. Yang ni adalah Syiah. Syiah bukan orang Islam ke? Ada orang yang dia kurang faham, terutamanya anak-anak muda yang duduk di sekolah, dia tak tahu. Tuan-tuan, Syiah ni dia melibatkan akidah yang kita tak boleh bagi kompromi kepada benda-benda macam ni. Kita tak boleh kata ni memang Islam juga, kita tak, dia bukan macam tu. Dia melibatkan akidah. Maka tuan-tuan, akidah ni adalah benda yang asas kepada pegangan agama. Hati-hatilah kalau anak-anak yang kita yang masih nak tengok macam pelik-pelik tu, awal-awal cut off bang. Sebab apa tuan-tuan? Syiah, benda anak muda yang suka kat dia sebab apa? Sebab dia ada satu benda yang dia layuk kepada anak-anak muda di universiti terutamanya. Dia layuk pasal nikah mut'ah. Nikah mut'ah tuan-tuan, nikah kontrak. Nikah dia satu malam je boleh, nikah seminggu boleh, nikah 3 hari boleh, hari ni nikah esok cerai boleh, nikah lah ni sekali cerai pun boleh. Dia panggil nikah mut'ah. Dan dia buat main tuan-tuan, dua-dua orang faham. Yang perempuan ni pun faham Syiah, laki ni pun diajak cara fahaman Syiah, layuk main. Hang tengok ni, cantik tak? Dia buat main tuan-tuan, orang Iran mata biru. Ni berlaku kat universiti tuan-tuan. Orang Iran, budak perempuan Iran mata biru dengan hidung pacak tuan-tuan. Tara kucing Parsi pun kita duk belai. Ni perempuan Parsi, mata biru main tu, duk senyum-senyum. Allah, dia ni kata, tengok dia ni ketak lutut ni. Dia kata, boleh, aku boleh bagi nikah dengan dia. Dia ni nak nikah, aku tak mau sebab aku nak kena bayar duit pun, nak kena bagi kat nikah, mana aku ada duit. Tak. Dia nikah hari ni, esok hang dengan dia malam ni nikah. Esok dia akan terbatal perkahwinan itu dengan sendirinya. Siapa angkat nikah? Aku dia tak? Dia ni angkat nikah apa semua tuan-tuan. Malam tu dia kahwin. Oi, laki ni, budak laki tuan-tuan, budak remaja. Dia kata, pada aku duk cari yang haram kat luar, baik aku masuk Syiah. Bagus pahaman ni. Sekurang-kurangnya dia membendung daripada gejala zina. Dia buat lagu tu.
Aku kan dapat yang halal sebab aku angkat nikah. Tapi baguslah nikah semalam lah. Dan tak payah banyak nafkah apa pun. Tuan-tuan, yang ni dia palayok. Budak-budak muda kita tengok lagu tu, dia kata, boy, macam boya dapat bangkai boya tak tolak bangkai lah tuan-tuan. Baik, sambung sikit lagi. Seterusnya, baginda berpesan pula, apabila berlaku sesuatu perselisihan, maka hendaklah kamu sentiasa berpihak kepada kumpulan yang terbanyak dari kaum muslimin. Syukur alhamdulillah, sejak dahulu sampai sekarang para ahli sunnah wal jamaah itulah yang merupakan kumpulan yang terbanyak dari kaum muslimin. Nah, tuan-tuan tahu kan, satu dunia hari ini ahli sunnah wal jamaah. Tentulah tidak syak lagi bahawa mereka itulah puak yang akan terselamat, yang menerima kurnia Allah dan rahmatnya, sebab mereka itu selalu berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian mereka sentiasa menurut ajaran yang dibawa oleh salafus salih dari golongan para sahabat dan para tabi'in. Moga-moga Allah Ta'ala meredai mereka sekalian. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, pertama tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kita tak boleh berpecah belah. Yang keduanya, perpecahan itu solusinya kita nak ikut siapa agar kita tak berpecah. Walaupun 73 puak ini berpecah habis, kita nak pilih puak yang mana agar kita tak jadi kelompok yang tersalah pilih kumpulan. Kita pilih kelompok yang dia tidak mencerca para sahabat dan dia mengikut petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3, tuan-tuan, kita nak masuk puak yang mana? Puak yang ramai orang Islam pilih untuk bersama dengan dia. Siapa dalam dunia hari ini? Adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Duduklah kat negara mana pun, duduklah kat negeri mana pun, tuan-tuan, kita adalah kelompok yang akan dibawa untuk berada dalam kelompok yang baik. Saya pernah pergi ke Oman, tuan-tuan, duduk di Oman, duduk 6 bulan dekat Oman. Lepas ke dalam duk buat kajian dekat sana. Dalam proses duk buat kajian ni, kami duk pergi masjid-masjid sana. Jalanlah, duduk supermarket, pergi ke supermarket, azan, turun mai ada tempat semayang. Mula-mula kami sampai tak perasan azan dekat situ bunyi lagu. Kita dengar azan biasa. Rupanya bila masuk tempat tu baru perasan. Dia azan sendiri pun dah berubah dah. Ka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Ali waliyullah. Dia tambah kat belakang. Kita tak perasan. Sebab dengar bunyi macam sengah-sengah sikit. Masuk kita baru angkat tangan nak semayang, dia kali kita tengok muka Melayu semacam. Seorang pakcik ni tanya, Sunni? Dia tengok kami. Temu kata, naam, Sunni, kami ni orang Sunni. Sunni barrah. Dia halau keluar, tuan-tuan, macam serupa masuk tokong. Serupa masuk tokong pergi nak semayang, dia kata, hai, hamkan kami punya golongan keluar. Macam tu, dia halau keluar. Dia tak bagi duduk dalam tu. Tuan-tuan, bayangkan kita orang Islam pergi semayang masjid, tiba-tiba orang tanya, anggian aku lah? Orang mana? Taman Sadun ke? Tak, saya orang Dua Bigat. Keluar. Ni Taman Sadun je. Lebih kurang tu. Tuan-tuan rasa apa? Kalau kita masuk tempat tu, orang tanya lagu tu. Ni orang mana? Ni saya orang Teluk Bahang. Teluk Bahang mau keluar. Kami sini Taman Sadun je. Kita orang Islam rasa apa? Oh, rasa aku ni macam bukan geng hampa. Tak boleh masuk tempat hampa. Jadi lagu tu. Kita ni tuan, muka merah ni, dia angkat tangan dia semayang tu. Kalau dia tak semayang tu, boleh duduk tibai dia ke? Dia tak mau tengok. Kita pun keluar sampai kat belakang. Dia berhenti semayang, tuan. Dia pergi belakang tu, tempat kami nak semayang, kami berdiri tu, dia bubuh sejadah tutup. Bekas kami tu pun dia tak mau. Ni tuan-tuan tengok.
macam mana perpecahan berlaku kelompok-kelompok ni tuan-tuan. Last sekali pergi masjid lain semayang, ada masjid yang ada juga Syiah ni, tapi dia tak ada lah rigid macam mereka ni. Ada kelompok sampai tahap macam tu. Kita pun tak apalah, tanya dekat tanya dekat kementerian sana punya orang, Kementerian Pendidikan sana punya orang, tanyalah, awak jadi guru ni pegawai datang awak jadi macam tu. Dia kata hada tatanawwu, ni adalah kepelbagaian daripada budaya-budaya orang Arab. Datang duk kona kami budaya Arab apa, yang ni akidah, sampai tahap tak boleh masuk tu tuan-tuan. Saya kata tuan, perpecahan ni berlaku bukan sekadar biasa-biasa, sampai tahap tidak menyamakan langsung orang Islam. Wallahu a'lam tuan-tuan. Moga-moga kita di kalangan orang-orang yang berjaya jadi kelompok yang terselamat. Jaga akidah, jaga kita punya pegangan kita yang betul-betul hanya kerana Allah dan Rasulullah SAW. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga pertemuan pagi ni ada keberkatan, pertemuan pagi ni ada kerahmatan, dan Allah berikan kita tuan-tuan kekuatan untuk menjadi satu kelompok manusia yang terselamat, dan kita bukanlah kelompok yang memulakan perpecahan. Kita bukanlah orang yang mencari titik perpecahan, kita carilah titik pertemuan agar kita dapat disatukan sebagai satu ummatan wahidah, umat yang satu, tanpa mengira hang negara mana, hang Bangla ke, hang Indonesia ke, hang Kemboja ke, hang Myanmar ke, hang Burma ke, hang ni orang Jerman ke. Dia masuk masjid, dia duduk dalam masyarakat Islam, hang orang Islam, aku wajib tolong hang sampai bila-bila. Kalau perasaan tu ada tuan-tuan, insya-Allah kita akan selamat. Orang Islam di Malaysia ni antara orang Islam yang diseru-seru oleh orang-orang lain di luar negara jika berlaku sebarang penindasan kepada mereka. Rohingya menyeru orang Malaysia waktu kena tindas. Puak Uyghur di China ditindas, dia menyeru orang Malaysia. Sebab dia tahu orang Malaysia respon paling kuat sekali ketika mana orang Islam lain ditindas. Gaza tuan-tuan menyeru khusus kepada orang Malaysia. Sampaikan ada orang kata, sampai ada di kalangan tentera-tentera ni, tentera kata apa? Orang Malaysia ni adalah orang yang dialah bakal menyelamatkan kami di Palestin. Tapi yang tu tuan-tuan, dia mengambil semangat. Kita tak tahu sejauh mana perencanaan Allah ke atas dunia ni, kita tak tahu. Tapi kalau sekiranya Malaysia lah orang yang akan menyelamatkan, wallahu a'lam, tak tahu tuan-tuan. Saya bukan orang yang menterjemahkan teori konspirasi ke apa, bukan. Saya tak pandai bab tu. Hanya fakta dan juga apa yang kita lihat, kita boleh buat satu ulasan. Tapi kita tak boleh nak mengulas tanpa ada fakta berdasarkan teori konspirasi. Saya tak berani. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa minan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.